ay kalamin nazim, itu khabar yakun muqaddam. Al-jinasut tam, itu isim yakun muakhar, ialah jinas tam. Jadi kalau lah tauhid itu lain-lain, satunya makna lain, dua makna lain, itu dalam ilmu balaghah dia panggil jinas tam. Jinas tam ni balaghah lah. Arti kata, kalau kata ulama, kalau dua lafaz yang sama makna, sama lafaz, dia duduk masih dalam kurungan 1 sampai 7 bait. Kalau ada lafaz yang sama tapi berlainan, lafaz sama lain makna, itu dia panggil bahkan balaghah. Dia panggil balaghah jinas tam. Wa huwa ittifaqul kalimatain. Wa huwa jinas tam, bersatu dua kalimah lafzan pada lafaz, la makna, makna tak sama. Apa? Makna tak bersatu, makna lain-lain, lafaz sama. Selesai. Lega lepas pula ni. Selesai satu, tak tahu kita nak jumpa apa pula. Qauluhu fa arsyadal khalqa, maka menunjuk ia Nabi akan makhluk, lidinil haqqi, bagi agama yang sebenar, bisaifihi, dengan pedangnya dan penunjuknya, lil haq, kepada Tuhan yang hak. Jadi fa arsyadal khalqa, makna takdir kalamnya, palamma bu'isan nabi, maka tatkala diutusnya Nabi, fa arsyada, lalu dia pun memberi petunjuklah kepada makhluk. Ini maktufun, diatafkan dia ala qaulihi, atas kata nazim. Nazim punya ayat lah, ja'a bit tauhidi. Okey. Jadi ja'a, datang Nabi membawa tauhid, maka dia memberi petunjuk kepada makhluk. Maka tu dia nak bahas di maka tu pula. Adakah bila Nabi tu diutus terus dia memberi petunjuk? Memberi petunjuk tu tak apa lagi. Tu bisaifihi tu masalah dia. Bisaifihi dengan wahadihi tu. Takkan terus-terus bila Nabi diutus terus perang. Dia nak kait di situ. Dia nak kait situ, jaga. Kita duk pasal sisi dah tu. Fayak tadi, bakpa tu ditertib wa ta'kid dia panggil. Fayak tadi, maka memberi faham, kata Syekh, fa arsyadal khalqa itu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW arsyadal khalqa, dia memberi petunjuk kepada makhluk, bisaifi, dengan pedang, akibal irsal, menyusuli, dilantik di Rasul, terus dia bawa pedang. Siapa timak ni? Dalam sejarah pun kita semua faham, 13 tahun Nabi sembunyi, Nabi dakwah secara siri, takkan nak perang, nak pedang. Habis tu sebut pa tu tertib wa ta'kid, menyusuli. Ta'kid ni menyusuli, akibah. Dia duduk belakang, mana kita dapat satu ilmu. Dengan ilmu kita dapat ni, kita kiaslah ni, kita yang lain. Jadi maknanya payah tadi, maka memberi faham perkataan Syekh fa arsyadal khalqa, bila Nabi diutuskan jadi Rasul, kemudian dia memberi petunjuk pada makhluk. Memberi petunjuk tu, masalah Syekh sebut memberi petunjuk dengan pedang, dan dengan petunjuk pada makhluk. Dengan pedang tu yang nak bahasnya. Kalau dia bihadihi, itu tak apa. Bihadihi itu tak ada masalah. Bisaifihi tu, kemudian dia sebut bisaifihi dulu. Dia sebut bihadihi, mungkinlah. Ini masalah bisaifihi dulu. Akibal irsal. Baik gini. Sebab apa payat tadi? Li'annal fa'a, kerana pa taqtadi at-taqiba. Pa ni dia memberi faham atau dia menuntut at-taqib. Taqib menyusuli, at-tartib wa taqib. Taqib ni dia datang maka dia lompat. Maknanya selepas pada datang terus lompat.
Itu mana ta'kid. Mana Nabi datang bawa tauhid, kemudian beri petunjuk dengan pedang terus. Baik. Ma'annal jihad, beserta sesungguhnya jihad, lam yushra' bifauril irsali, jihad tidak disyariatkan dengan bifauril bi'aqibil irsal, dengan menyusuli lantik di Rasul. Bifauril dengan segera, dengan pantasnya bila Nabi dilantik Rasul terus disuruh jihad. Tidak, itu makna bifauril irsal. Dengan pantas dan segeranya menjadi Rasulnya Nabi terus disyariat untuk berjihad. Tidak. Bal ba'dal hijrah, bahkan ini bal yushra'u, bahkan disyariatkan jihad selepas hijrah bisanatin, selepas hijrah setahun. Kenapa? Li'annal jihad syuri'a, jihad itu disyariatkan fi safara, pada bulan Safar, minas sanati saniyah, pada tahun yang kedua minal hijrah. Siapa yang beritahu kata begini? Yang beritahu kata jihad ini disyariat pada bulan Safar pada tahun kedua hijrah. Kama nabbaha alaihi, seperti nak membuat tanbih, membuat kesedaran dan penjagaan ke atasnya, ke atas suatu tadi, Al-Halabi, Syekh Al-Halabi fi sirah, dalam sirah Al-Halabiyah, dalam sirah dan nama sirah Al-Halabiyah. Kita dah sebut dah dia punya biodata dia tu. Imam Al-Halabi dalam sirah Al-Halabiyah dia beritahu. Baik, dapat cerita kat tu. Nak kata macam mana tu? Tak jawab lagi. Waqad yuqalu, ni kita nak dapat ilmu ni. Yuqalu ni fil jawab, dikatakan ini pada menjawab. At-ta'kid fi kulli syai'in bihasabih. Ni kaedah ni kita pegang. Menyusuli ni pada setiap satu berdasarkan satu tadi. Dia ta'kid ni ditengok. Macam kita apa? Dia kahwin maka bercinta maka kahwinlah. Bukan bercinta itu pun kahwin terus. Itu at-ta'kid. At-ta'kid bi kulli syai' bihasabi. Dia tengok tepat. Dia berdasarkan situasi. Kalau kita kata bercinta maka kahwin maka beranak, dia bukan cinta pun kahwin kan pun beranak terus. Tak, dia tengok kalau masalah kahwin dia lama, ta'kid dia tu panjang sikit. Kalau kata dia datang ke sungai maka dia terjun, itu cepat sikit. Dia tengok sebab tu mana at-ta'kid bi kulli syai' bihasabi syai', berdasarkan situasi kondisi. Kita tengok berdasarkan situasi dia. Dia bukan makna kita kena beri sama. Bila bercinta maka kahwin, dia tak sama. Bila bercinta maka kahwin, bila buka baju maka terjun sungai. Dia lain. Dia lain, maka tu lain. At-ta'kid fi kulli syai' bihasabi. Dia kena pegang tu. Macam disuruh bersegera. Bersegera lain. Disuruh bersegera, Nabi suruhkan bersegera, segera kahwin. Suruh segera baik, kalau suruh segera kahwin, bukan kata umur 15 terus kahwin. Dia hasbi syai' mensegerakan jenazah lain. Bukan dia menjadikan jenazah ni meringgal ya. Pergi panggil tu imam. Imam nikah apa pergi sembahyang. Orang boleh dengar 1 jam dia kata meninggal, tak enam dah. Sebab apa? Kena segera. Dia segera tu itu juga. Bihasabi. Kita pegang bihasabi. Segera tu. Macam segera sakit perut, nak pergi tanah, tu lagi segera tu. Kita tak nak tangguh dah tu. Tu bihasabi juga. Tu istilah macam tu kita nak kena faham.
Itu mana at-ta'kid iman. Summa amatahu fa'akbar. Amatahu, mematikannya, fa'akbar, Allah mengkuburkannya. Mati-mati terus kubur. Hadap kapan mandi ya? Dia nak faham Quran. Nak faham hadis macam tu juga. Bukan kita nak faham Quran, nak faham hadis pun video juga. Wa nukisha, dan dimunaqashah fi zalikal qaul. Dia bincang pula di situ tu. Nukisha ni ada. Ustaz, bahasa Ustaz. Bincang je tu. Diskusi. Diskusi. Wa nukisha fi zalikal qaul. Kaul mana? Kaul ta'kid fi kulli syai' bihasabi. Itu pun masih dibincang tadi. Bi annahu bi anna al-hala wa sya'na la yuqalu zalika illa kana al-mazkur. Tidak dikatakan yang demikian mana kaul ta'kid fi kulli syai' bihasabi illa iza kana al-mazkur, melainkan apabila Allah yang disebut itu la yumkin wujudu, yang tak mungkin adanya al-mazkur yang disebut qabla mudil muddah, sebelum habis tempoh allati bainahu, yang diantaranya antara al-mazkur wa bainal ma'tuf alaih. Jadi bila pa tu pahu ataf. Di antara maktuf dengan maktuf alaih tu, bila tak mungkin ada. Masalahnya tu Nabi nak pegang masa tu pun boleh. Kama pi, macam ni. Hak ni semua lah ni. Kama pi tazawwaja Zaidun faulidalah. Tazawwaja, telah berkahwin Zaid, faulidalah, maka dilahirkan baginya, dilahir anak baginya bagi Zaid. Zaid kahwin, lalu dia dapat anak. Memang masa sebelum kahwin, bolehkah dia dapat anak sebelum kahwin? Tak boleh. Itu orang dia panggil la yumkin wujudu qabla mudil muddah. Masalahnya Nabi nak angkat dengan pedang ni, masa dilatih Rasulullah boleh dah. Memang Arab memang biasa dengan pedang ni. Yang masalah at-ta'kid fi kulli syai' bihasabihi, mana yang memang dia tak boleh buat sebelum tu. Tazawwaja Zaidun, telah berkahwin oleh Zaid, faulidalah, maka dilahirkan anak untuknya, untuk Zaid. Dia bukan sebelum kahwin tak boleh dapat anak, dia syarat mesti kena kahwin. Tapi Nabi, memang Nabi tu pakai pedang pun, memang Arab tu guna pedang. Nak jawab macam mana pula tu. Wahuna, dan di sini mana fi kalamil musannif al-jihadu, jihad, yumkin husuluhu, mungkin hasil berlakunya jihad qabla hadhil muddah, sebelum ini tempoh. Dan memang Nabi boleh berjihad pun. Memang Nabi boleh berjihad pun. Kalau sebelum dilantik jadi rasul pun memang Nabi boleh berjihad dah. Nak tengok dia jawab macam mana. Wa ajaba ba'duhum. Dia sambil dia mengajar kita lagu mana kita nak kena takwil, pusing jawab baik kena perkataan ulama. Kita faham tak kena, kita bagi nampak baik kena. Tu. Kita lah ni hak kena bagi tak kena. Ulama dulu hak tak kena dia bagi kena. Wa ajaba ba'duhum, telah menjawab sebahagian mereka itu ulama, bi annal jihada ghairu mumkinin qabla hadhil muddah. Jawab itu juga tak mungkin, tak boleh. Ghairu mumkinin husuluhu, jihad tak mungkin juga sebelum ini tempoh irsal. Dari sudut mana?
min haitsu adamil izni fihi, dari sudut ketiadaan mendapat izin fihi fil jihad. Fihi fil jihad, Allah tak izin. Tak dapat izin. Ya, masuk juga imkan. Tak mungkin pada syarak. Qala Syihabul Mullawi, kata Syihab Al-Mullawi, wa yumkinu ta'kibul hakikiyu, boleh juga takkib hakiki. Tapi dia bukan tengok di bisaibihi, di wahadihi. Kalau di wahadihi memang Nabi bila diutus di Rasul, terus dia beri petunjuk pada orang. Dia tak pandang di bisaibihi, dia pandang di wahadihi. Itu tak ada masalah. Wa yumkin at-ta'kib, mungkin juga kita takkib hakiki. Takkib hakiki maknanya apa? Selepas dia jadi Rasul, terus apa? Bukan terus perang, terus memberi hidayah pada manusia. Itu dia kata bin nazari, dengan tilik, dengan pandang li kaulihi, kepada katanya Syekh, wa hadihi lil haqi. Kalau kita pandang dari kata wahadihi, ya takkib hakiki. Tapi kalau bisaibihi, takkib tu takkib lain. Takkib juga takkib majazi, ataupun takkib dengan mana fi kulli syai' bihasabi. Kenapa? Li annal irsyada, kerana irsyad bil hadi, memberi petunjuk dengan huda, dengan petunjuk ini, memberi bimbingan dengan petunjuk, memang kana adalah ia irsyad akibal irsal, menyusuli dilantik jadi Rasul. Ya, ini suruh. Fala yata'akhkharu, falam yata'akhkhar, maka tidak melambat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam an irsyad lahzatam ma. Kena baca itu. Lahzatam ma. Nabi tidak akan melewatkan daripada memberi petunjuk, walaupun sesaat, mana saat, walaupun sesaat, Nabi tak akan melewatkan. Lahzatam dengan mana saat, Nabi sentiasa mengambil ruang peluang untuk irsyad manusia. Perkataan dia, perbuatan dia, diam dia, gerak dia, semua mengirsyadkan manusia kepada Islam. Itu mana lahzatam ma. Habis itu, wa ma'nal irsyadi, makna irsyad al-hakiki, makna memberi petunjuk dan pedoman yang sebenar ini ialah tasyiruhum. Itu jadi khabar wa makna. Wa maknal irsyadil hakiki, tasyiruhum, menjadikan mereka itu khalq, manusia ini, rasyidin, mendapat petunjuk. Ai mahdiyin, mendapat hidayah, menjadikan mereka ini mendapat petunjuk dan hidayah. Itu wa fassaruhu, dan mentaksir mereka itu ulama akan irsyad hakiki, petunjuk yang sebenar, majazan, majaz, secara majaz bidilalah. Ada ulama taksir irsyad itu dengan ad-dilalah. Tapi kalau taksir irsyad dengan mana dilalah tu majaz. Tapi kalau taksir irsyad adalah tasyir, menjadikan mereka mendapat petunjuk. Itu bukan majaz, itu sebenar. Irsyad hakiki. Mana irsyad ada dua, irsyad hakiki, irsyad majazi. Irsyad hakiki tasyirun nas rasyidan, rasyidin. Itu. Kalau irsyad majazi,
dilalatuhum, menunjuk mereka. Fa in humila, baik. Irsyad apa ni? Fa arsyadal khalqa ni irsyad makna hakiki ataupun majazi. Fa in humila, maka jika ditanggungkan irsyad hakiki. Humila al fa in humila, jika ditanggungkan irsyad itu alal awal, atas yang pertama. Mana awal? Itulah al hakiki. Karena adalah irsyad itu khassan, khusus biman amana, dengan mereka yang beriman. Khusus bagi mereka yang beriman je lah. Sebab apa? Sebab tasyir, menjadikan mereka duduk di atas jalan petunjuk. Mereka ni beriman dah, tapi nak meletakkan mereka di landasan petunjuk. Dia tasyir ni bukan Nabi Allah. Yang jadi nak dapat iman tu Allah. Cuma Nabi ni tasyir, menjadikan mereka duduk di jalan petunjuk. Itu hak ni khusus bagi orang yang beriman. Tapi kalau dilalah wa in humila, dan jika ditanggungkan irsyad ala sani, atas makna yang kedua, mana al-majazi, kana amman, nescaya dia adalah umum liman amana, ya, bagi mereka yang beriman tu ya juga, wa liman kafar, dan mereka yang kufur. Itu kalau mereka beriman pun, kalau mengubah kepada yang lebih baik, petunjuk juga, dilalah juga mana dia. Liman amanah wa liman kafar. Tu dia disebut situ. Tak puas ini. Wa qawluhu al-khalqa, ai jami'as saqalain, sekalian dua yang berat. Itu asal saqalain. Yani al-khalqa, makhluk. Makhluk di sini saqalain. Siapa dia saqalain? Al-insi wal jinni, manusia dan jin, ijma'an, secara ijma' ulama. Kenapa dinamakan manusia dan jin dengan saqalain? Kata ulama, di annahuma asqala al-arda, kerana jin dan manusia ni lah memberatkan muka bumi. Mereka lah yang memberatkan muka bumi. Memberat muka bumi ni, menjadi bumi ni terbeban. Sama ada memberatkan dengan dosa, ataupun memberat macam-macam bina, macam-macam di muka bumi ni. Kata si ulama, lisiqalihima bizunub, karena berat kedua-duanya dengan dosa. Manusia pun memberatkan dunia ini dengan dosa, jin juga memberatkan dengan dosa. Kata sengaja, lisiqali mizanihima, karena berat timbangan jin dan manusia bil hasanat, dengan kebaikan. Jadi apapun saqalain maknanya membeban, memberatkan. Itu jin dan manusia. Malaikat, wa kadzal malai wa kadzal, jadi jami', jangan sekali wa kadzal malaikata kepada jami' asaqalain, dan seperti demikian wa kadzal ka jami'is saqalain al malaikatu, wa kadzal al malaikatu, jadi itulah. Dan demikian lagi, dan seperti sekalian manusia dan jin, al malaikatu, malaikat. Ini binaan, kerana bina ala annahu, jadi maknanya Nabi bukan hanya memberi petunjuk kepada jin dan manusia, Nabi juga memberi petunjuk kepada malaikat. Macam mana ni nanti dulu. Ala annahu anna nabi mursalun, diutus ilaihim, kepada malaikat, tetapi mursalun irsala taklifin, sebagai irsal, utus
secara taklif. Taklif membebankan dengan hukum syarak. Ini kalau kita kata wakaza. Bila kata wakaza apa makna? Seperti jin dan manusia. Kalau kita ni ditaklif oleh Nabi, jin pun ditaklif oleh Nabi, malaikat juga ditaklif oleh Nabi. Ini kalau kita berlaku kata malaikat ini Allah utuskan Nabi kepada malaikat sebagai utus taklif. Tapi sebenarnya bukan. Utus taklif bagaimana malaikat semayang, malaikat bukan semayang macam kita semayang. Malaikat mereka ada semayang mereka sendiri. Malaikat mereka ada semayang mereka sendiri. Tapi dia ada jawapannya nanti tu. Kita baca hati kita tu. Warrajihu. Dan pendapat yang kuat, annahu, sesungguhnya Nabi ini mursalun, diutuskan ilaihim, kepada malaikat, irsala tashrifin, sebagai utus nak memuliakan. Ini itu Hurairah dulu. Kita dapat baca dah itu. Diutuskan sebagai utus memuliakan. Bila kata utus memuliakan, mana tak sama lah dengan jin manusia. Memuliakan bukan memuliakan malaikat, memuliakan Nabi itu sendiri. Nabi tahu kata muliana darajat Nabi ni sampai malaikat juga umat Nabi. Mudah kita kata umat Nabi lah. Gitu. Tapi utus secara tasrih nak memulia, bukan taklif. Kalau taklif, malaikat kena semayang, puasa, haji macam kita. Ini kama taqaddama laka tahriruhu, seperti mana telah terdahulu bagi kau oleh huraian irsal ini. Baik. Wa in rajjaha, dan sekalipun mentarjih, menganggap kuat, mengatakan pendapat itu kuat, ba'duhum, oleh sebagian ulama. Huna, di sini rajjaha ba'duhum khilafahu, sekalipun mentarjih sebahagian mereka ulama, huna, di sini, pada ini perbahasan, mentarjihkan khilafu hadzal qaul. Mana khilafu, mana khilafu qaul, mana anna nabi mursal irsal tashrih. Ni apa makna rajjaha khilafahu? Makna Nabi, ada ulama kata pendapat yang kuat, malaikat, Nabi diutus kepada malaikat sebagai utus taklif. Tapi bukan makna utus taklif tu macam mana kita. Dia pergi pusing kat situ lah. Dia pergi pusing kat situ lah. Situ dia debat. Dia kata utus taklif tak sama kita pula. Adalah dia tak semisi. Itu kan malaikat lain, kita lain. Jadi kan debat jadi macam tu lah. Jangan sama begitu. Jin pun tak semayang satu masjid yang kita. Debat tu. Jin buat haji. Jin buat haji macam mana? Ya, kita tahu. Baik halang jin tu. Dan jin pula, itu kata Isra' Mi'raj ni bagus. Isra' Mi'raj ni dia nak suruh kita yakin dengan Allah Ta'ala, dengan kekuasaan Allah. Jin kalau dalam bentuk kasar dia yang macam tu sebenar-benarnya, dengan Kaabah tu Allah. Tambah pula pakat tawaf pula, banyak ramai-ramai begitu. Kaabah sama mana je. Lepas tu kita tak tahu. Masing-masing dimensi lain kita tak tahu. Macam kita dalam sini, di dunia ni, alam-alam masing-masing. Dan mereka tak ada dalam dunia ni sebenarnya, tapi kebetulan di dunia kita. Ini macam malaikat ada di sini, dan jin pun ada di sini. Jin pun ada ngaji ni, malaikat pun ada. Tapi jin tak ganggu malaikat, malaikat tak ganggu jin, dan tak bertepuh mereka ni. Malaikat duduk dia alam dia duduk.
Mereka duduk dengan dunia mereka, jin dengan dunia mereka, kita dengan dunia kita. Tapi jin masa tu tak duduk di bumi sebenarnya. Ni malaikat tak duduk dalam bumi sebenarnya. Kita je kebetulan duduk di bumi ni. Betul kata Allah, kalau dalam bumi, tak duduk dalam bumi tu. Dia bukan terikat dengan apa yang ada. Ni pentingnya Isra Mi'raj ni. Dia sebut Isra Mi'raj pun kita percaya betapa Tuhan boleh buat. Islam dia bukan terbina di atas logik. Kalau kita kadang nak kira logik, ada cita-cita ni, mimpi gini-gini, ini tak logik. Kalau cerita logik, jangan percaya Isra Mi'raj. Cerita Isra Mi'raj tu semua cerita pelik-pelik. Lepas tu Allah mulakan dengan Subhanah, Maha suci Tuhan. Jangan sama Tuhan dengan manusia. Kalau nak baca Isra Mi'raj ni, jangan samakan Allah dengan manusia. Samakan Allah manusia, tak boleh dulu. Lepas tu kata seorang ulama, irsal, diutusnya Nabi kepada malaikat, dia panggil irsal taklif. Bahkan ada ulama kata apa? Alal mu'tamad. Dalam kitab lain, nak balik golongan tu lah. Atas pendapat yang mu'tamad, irsal Nabi kepada malaikat, irsal taklif. Itu dia. Tapi dia berkata apa? Lakin di umurin taliku bihim, dengan perkara-perkara yang layak, yang sesuai dengan mereka. La tuqasu ala umuri saqalain. Jangan duk kiyah dengan manusia. Kalau mereka kata begitu, situ jadi berdebat lah.